Assalamualaikum dan selamat datang ke Aspirasi Cup Week episod yang kelima bersama saya, Nasha Edzira. Kali ini kita kembali ke cara lama dengan adiknya saya. Dan kali ini saya akan bercerita mengenai sebuah motosikal yang terhangat di pasaran. Nak tahu motosikal apa? Jom ikut saya. Baiklah, ini dia motosikal yang kita akan bercerita mengenai episod kali ini, iaitu Yamaha Y15ZR V2. Jadi sebelum Nasha menjelaskan lebih lanjut mengenai sebuah motosikal di hadapan Nasha ni, Nasha ingin memberitahu di mana motosikal Yamaha Y15ZR ini merupakan juara keseluruhan 3 tahun berturut-turut di kejuaraan Petronas Malaysian Cup Week di kelas Premier CP150 sejak kelas ini diperkenalkan pada tahun 2017. Jadi cukup sampai di situ, kita akan bercerita mengenai motosikal Y15ZR ini. Kita akan mulakan di bahagian tayar terlebih dahulu, di mana tayar hadapan ini, tayar ini lebih besar nak dibandingkan dengan sebelum ini, dengan saiznya 90/80 dengan rim 17 dan juga fendernya lebih besar dibandingkan sebelum ini untuk memuatkan saiz tayar yang besar ini. Dan seterusnya kita lihat di bahagian hadapan. Hadapan sangat ketara nak dibandingkan dengan Yamaha Y15ZR V1, di mana panel-panel di bahagian hadapan ini diperbaharui dengan lampu LED. Dan seterusnya kita lihat di bahagian skrin paparan pula. Skrin paparan yang ditunjukkan sekarang ini adalah LCD. Di sini kita boleh melihat tahap gear kita berapa, kelajuan dan juga RPM. Seterusnya kita akan lihat button di sebelah kiri terlebih dahulu, di mana button di sebelah kiri ini kita ada lampu atas, button lampu atas dan juga lampu bawah, signal kiri dan kanan dan juga button horn. Seterusnya di sebelah kanan pula kita ada button untuk mematikan enjin, button menghidupkan enjin dan juga button kecemasan sekiranya berlaku sebarang kejadian. Dan seterusnya di bahagian belakang kita lihat lampu yang diperbaharui, lampu LED dan suspension di bahagian belakang diwarnai lebih baru dan tempat duduk pula ditinggikan sedikit. Dan selain daripada itu, berat juga bertambah. Sebelum ini Yamaha Y15ZR hanyalah 115 kg dan kali ini ditambah 2 kg lagi menjadikan 117 kg. Dan tangki minyak pula 4.2 liter. Dan selain dari itu, tidak banyak perbezaan nak dibandingkan dengan Yamaha Y15ZR V1, di mana masih lagi menggunakan brake disc depan di bahagian hadapan dan juga di bahagian belakang. Kotak gear masih lagi 5 kelajuan dengan enjin 1 silinder dan cover set juga sangat cantik, sangat elegan untuk digunakan pengguna-pengguna jalan raya. Jadi nampaknya dah banyak Nasha memperjelaskan bagi motosikal standard ini, kerana selepas ini lebih menarik lagi. Nasha akan bersama dengan seorang tetamu jemputan menceritakan modifikasi jentera perlumbaan di dalam lita, atau kita panggil racing spec lah. Jadi sebelum itu kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini. Bertemu semula kita dalam Aspirasi Cup Week dan bersama dengan saya sekarang ini adalah bekas juara Malaysia Cup Week pada tahun 2004 dan juga pemilik pasukan Petronas Yamaha 31 Racing, Encik Siva Nissan. Ya. Ya, selamat datang Encik Siva ke studio Aspirasi Cup Week. Ya. Jadi sebelum kita berbual mengenai motosikal racing spec ni, saya nak berbual terlebih dahulu dengan Encik Siva lah. Boleh kan? Boleh. Jadi Encik Siva, fakta menarik tentang Encik Siva ini, di mana Encik Siva merupakan satu-satunya pelumba yang menjadi juara keseluruhan tetapi tidak memenangi
sebarang perlumbaan. Boleh cerita mengenai itu lebih lanjut? Okey, mengenai juara perlumbaan dengan tidak memenangi sebarang perlumbaan ya, tapi di podium banyak kali. So tahun itu tahun yang pertama untuk kategori 125cc 2 stroke. So itu banyak yang kita membimbingkan enjin ya, pasal semua pasokan baru yang mengendalikan 125cc itu. So saya time itu pandai untuk lebih konsisten lah, tak nak rosakkan enjin dengan kemalangan track banyak kan. So lebih konsisten, bolehlah juara juga. Okey, jadi kalau kita lihat tahun lalu Encik Siva menubuhkan pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing dan menjadi juara keseluruhan, dan kalau kita lihat nampaknya Encik Siva tertumpu ke arah pembangunan pelumba muda dengan nampaknya menumpukan di kategori Wira. Jadi bagaimana pandangan Encik Siva dengan menubuhkan pasukan Wira dan menumpukan kepada bakat-bakat muda? Okey. Pertama kali saya ingin mengucapkan untuk program 31 Racing ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yamaha Hong Leong dengan sponsor saya Petronas dengan apa. So sebelum saya mengendalikan tim 31 Racing ini, saya dah 2 tahun jaga rider-rider One Make. So daripada rider-rider One Make itu satu peluang lah Yamaha bagi saya. Dia cakap saya mengendalikan rider-rider One Make ini bagus. Kenapa kamu tak nak cuba tim Wira? Saya cakap kalau bos bagi tahu, bos dengan Yamaha tu bagi tahu macam itu, saya cakap berterima kasih lah, saya ada peluang untuk mengendalikan tim Wira ni. So ini satu program yang Yamaha bagi saya macam untuk mengendalikan saya buat macam ini. Kenapa? Saya boleh jumpa bakat dari One Make itu, saya bawa masuk ke 31 Racing untuk jadikan dia sebagai juara. And program saya ini dipanggil mendidik anak muda ke 31 Racing, dan dari 31 Racing saya akan bagi kepada tim-tim lain Yamaha yang lain untuk dia jadi DCP 125 dengan 150. So ini satu program dari Yamaha lah. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yamaha banyak-banyak memberi peluang dekat saya untuk dapatkan program ni. Jadi kalau kita lihat pasukan 31 Racing cukup cemerlang pada tahun lalu, dan di awal pusingan musim 2020 ni pun memenangi perlumbaan di kategori Wira. Adakah pasukan 31 Racing dan Encik Siva sendiri ingin menaikkan sisi di kelas Premier menjadi pencabar untuk pasukan seperti CKJ, Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing dan juga Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor? Kalau daripada interest saya lah, minat saya memang nak, tapi saya untuk sekarang tidak mahu. Saya mau lebih fokus kepada Wira dengan One Make. Saya nak rider-rider muda, pasal di One Make kita ada start dari umur 12, 13, 14, 15. So saya akan didik dia di One Make macam Super Series, NVX kan. Saya akan didik dia 2 tahun. Saya rasa dia berbakat untuk ke Wira, saya akan panggil dia masuk ke Wira. So bila kita ke kelas yang lebih besar 125cc, 150, kita ada juara-juara di sana kan. So kita tidak boleh fokus di anak-anak muda ni. Saya lebih suka mendidikkan anak-anak muda ni. Baiklah, cukup terang penjelasan dari Encik Siva. Jadi Encik Siva, boleh kita ceritakan pula tentang tadi saya dah bercerita mengenai sebuah motosikal standard, dan sekarang ni yang ada di hadapan kita adalah motosikal racing spec. Jadi bagaimana Encik Siva dari motosikal standard tu nak menjadikan motosikal racing spec yang digunakan di dalam lita perlumbaan? Apa yang perlu diubah suai? Okey, kalau untuk satu motor perlumbaan ini saya rasa banyak kita kena ubah. Pasal kita motosikal racing ni kita banyak pakai sensor. Setiap perlumbaan bila rider pulang balik ke itu, rider akan bagi feedback dekat kita, itu satu. Tapi sekarang punya zaman kita banyak tengok dekat data kan. Suspensi, cara rider throttle. So perbelanjaan di atas motor racing ni amat tinggi. Dalam 70% barang kita tukar dari motor standard ya. Cuma yang kekal chassis, engine dengan chassis dengan engine lah saya boleh bagi tahu yang standard, masih standard. Dengan spesifikasi engine, kita akan buat engine-nya ikut perlumbaan yang dibagi daripada two wheels kan. Dari segi cover set, handle, cover, mudguard dengan
sikitlah kita ubah. Yang belakang ni, tepi ni semua standard lagi, masih standard. okey. So kita akan ubah yang ini untuk banyak shift stream angin kan. Yang standard ada lampu, kita tak perlu lampu bila kita race. Kita akan tukar handlebar dengan elemen-elemen dekat sini lah, throttle, brakes untuk lebih sesuai untuk rider kan. Bila kan rider kita bawa, kita akan tunduk banyak. So kita akan bagi pakai handlebar yang rendah untuk senang tunduk dengan masuk turn dengan easy, comfortable riding untuk rider. Okay, actually ini untuk menjaga brake lever kita. Bila kadang-kadang kan kita race rapat dengan rider lain. Kalau terkena benda ni dekat lever, maksud saya rider lain punya handle kena dekat brake lever ni, dia akan patah. Bila nanti rider jumpa tak ada lever, macam mana dia nak brake? So ini dipanggil lever guard untuk protect brake lever ni. Dari segi dia punya lever gear pun sudah berubah, exhaust Dah berubah. Jadi ini adalah aspek-aspek yang penting untuk digunakan di dalam perlombaan. Yes. Dan kalau kita lihat kegunaan ini pula yang saya lihat di sini. Kalau motosikal standard kita ada skrin paparan di sini dan perlombaan di sini. Apa kegunaan sebenarnya Encik Siva? Okey. Ini actually ini RPM meter Micron ini untuk mengetahui kadang-kadang di sini untuk motor standard di sini pasal di atas jalan kita kan duduk dan lihat di depan. Untuk motor race ni rider akan tunduk. So kalau kita letak di sini dia akan ganggu dia macam ni. So kita letak di sini, kenapa dia boleh baca RPM dia, lap time dia, kita ada satu beacon yang kita letak di pit wall, dia boleh lihat lap time dia dekat sini juga kadang-kadang. Setahu saya dalam perlombaan akan menggunakan quick shifter. Yes. Kegunaan quick shifter tu. Quick shifternya maksud quick shifter ni bila kita race, kita kalau boleh nak maksimumkan throttle mana-mana lah. Tapi kalau quick shifter ni bantu kita untuk masuk gear yang next tu tanpa tutup throttle. Dengan tangan full throttle ni kita masuk gear je. So shifter tu akan cut RPM itu untuk sementara waktu yang singkat. Dengan kita tak tutup throttle. So dia akan masuk gear. Macam gear 2 ke 3 ke 4 dengan throttle yang full throttle tu. Baiklah Encik Siva, seterusnya dari segi suspension bagaimana pula? Okey, suspension amat penting dalam perlumbaan. Satu rider satu berat. Different berat lah kan. So kita amat kena pintar buat suspension untuk satu-satu rider. Kita tak boleh buat suspension yang sama untuk semua rider. Okey, untuk atas motor ni, saya rasa suspension ni macam saya boleh lihat suspension depan ni pun dah lain. Triple clamp dia pun dah lain. Bukan yang asli punya. Bukan daripada yang motor original punya. Kalau untuk suspension, untuk race ni kita suka lebih pakai lebih besar. Lebih besar lagi lebih orang cakap stabil. Macam yang belakang ni pun suspension standard. Saya tahu dia punya spring dimension semua kecil. Tapi yang ini boleh nampak Syah kan? Lebih besar, gemuk. So dia akan lebih stable lah. So suspension banyak penting untuk motor-motor race ni. Jadi seterusnya Encik Siva, dari segi penggunaan tayar pula bagaimana? Kalau kita lihat di motor standard, tayar dia agak besar dan lebar kan? Tapi dari segi racing spec ni bagaimana? Okey, dia daripada motor standard, dia suka bagi tayar besar pasal on the road kan. Sekarang motor ni 150cc. Dengan sekarang punya teknologi, saya rasa motor standard ni sudah cukup amat power. Respon dia banyak. So dia bagi tayar yang lebar. Tapi untuk racing kita tak pakai tayar lebar macam itu kan, rugi, berat. Nak dapatkan acceleration power dia kurang. Lemah. So untuk motor race ni boleh nampak rim dia agak kecil daripada motor standard, tapi tayar dia memang tayar grip banyak ni. So kita dapat special compound daripada branding lah, pasal untuk race 150 ni tayar belum one make lagi. So kita ada Dunlop, kita ada Bridgestone, kita ada Pirelli juga orang pakai. So tapi tayar ini kita boleh pakai atas jalan lah, tapi rugi. Pasal kita atas jalan selalu pakai yang tengah saja kan. So untuk race kita pakai tayar ni yang special compound ni untuk dapatkan speed yang maksimum dekat turn. Kita nak grip dia banyak dengan kita boleh pakai maksimum lah. So tayar ni
Dengan tayar, dengan brake system ya. Kita boleh nampak brake system ni dah tukar dua depan belakang ni. Dia boleh cepat sejuk, brake cepat sejuk dengan mencengkam lebih banyak daripada motor standard tadi. So saya rasa motor ni dah complete untuk race lah. Jadi kalau kita lihat banyak perubahan yang kita lihat untuk motosikal standard ke motosikal racing spec. Jadi ini soalan memang penonton tertanya-tanya. Berapa kos sebuah motosikal racing spec? Okey. Average cost pasal saya dah terangkan banyak. Kita dah nampak pun banyak dah kita ubah dekat motor ni. Macam saya cakap 70 hingga 60% kita akan tukar barang dia daripada motor standard. Kalau untuk 150 ni lah, dengan wiring, dengan tayar, rim, dengan segala-galanya, kos anggarannya dengan spesifikasi enjin, kita sudah modify enjin semua, RM50,000. Wow, Yes. RM50,000 untuk sebuah motosikal. Yes, ini pun kepada, saya cakap yang boleh cakap minimum ke, orang cakap average, tinggi, average dengan minimum. Ini RM50,000 untuk minimum ke average. Ada tim-tim lain yang dia pakai titanium exhaust satu sudah RM3,000. Suspension dia pakai all-in, suspension saja pun dah RM2,000-3,000. So minimum cost hingga paling minimum ke medium lah, RM50,000 hingga RM60,000. Itu dia. Cukup kalau katakan dia punya cost tu memang kalau orang kata memang mahal lah, tapi itu adalah motor racing. Yes, motor betul. racing. Kalau nak jadi sebuah motosikal banyak yang memerlukan modal untuk menjadikan sebuah motosikal yang kalau nak dikatakan ialah dalam litar kita perlukan Performance parts kan? Ya, Yes. betul. Itu yang diterangkan oleh pakar kita Encik Siva Nissan. Okey, sampai di situ. Terima kasih banyak Encik Siva Terima kasih di atas penjelasan ini. Jadi kita akan tengok highlight race untuk perlombaan pusingan pertama di litar antarabangsa Sepang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi dalam kejuaraan Petronas Malaysian Cup Prix bagi musim 2020 ini. Kali pertama kita dapat bersama bagi musim ini selepas hampir 5 bulan kita menanti untuk memulakan kempen 2020. Selepas 4 bulan tertangguh kerana penularan wabak COVID-19, kejuaraan Malaysian Cup Prix akhirnya dapat dimulakan. Pusingan pembukaan bagi musim 2020 ini berlangsung di litar antarabangsa Sepang pada 17 dan 18 Julai. Pusingan pertama berlangsung dengan meriah walaupun tanpa kehadiran penonton. Dalam kategori Wira KBS, grid permulaan perlumbaan dikuasai oleh dua pelumba pasukan 1XOX ACG Team, Muhammad Izzat Radwan dan Muhammad Aiman Hafiz Syaril. Manakala pasukan baru Castrol Power One Racing Team berada di kedudukan ketiga menerusi pelumbanya Muhammad Harik Haziq Zamri. Dipadamkan dan perlumbaan bermula di litar antarabangsa Sepang. Satu pukulan yang baik dari belakang oleh pelumba Kohdiam yang kita lihat tadi, Kevlar Kayum yang meluru ke hadapan. Permulaan perlumbaan yang sangat baik ditunjukkan oleh pelumba pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing, Rahimi Nabil Razu apabila terus menempatkan diri di kelompok hadapan. Perlumbaan bertambah rancak apabila Idlan Hakimi Radwan dan Abdullah Koyum terjatuh di selekoh yang pertama. Dengan tertinggal hanya 4 pelumba di hadapan, Rahimi Nabil Razu terus mengorak langkah dan berjaya meraih kemenangan dalam perlumbaan pertama beliau di kategori ini. Ini bakal memberikan sedikit lonjakan kepada pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing untuk mempertahankan kejuaraan yang dimiliki mereka tahun lalu. Rahimi Nabil Razu dari Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Kategori yang baru diperkenalkan tahun ini, CP125 bermula menarik apabila ia juga dikuasai pasukan 1XOX TKKR ACG Team, Hafizah Rofa, Syafiq Rasul, Faiz Zikri dan Syafiq Aiman. Dominasi pelumba serba hijau dapat dilihat dari awal perlumbaan
dan strategi pasukan membuahkan hasil apabila berjaya menguasai 4 tempat teratas. Lebih manis lagi, ini merupakan kemenangan pertama buat Syafiq Aiman setelah 3 tahun beraksi dalam kategori pertengahan ini. Muhammad Syafiq Aiman Muhammad Fauzi menunggang jentera 47 dari pasukan 1XOX SAG Team. Inilah podium bagi CP 125. Syafiq Aiman, Muhammad Syafiq Aiman, Muhammad Fauzi, Muhammad Syafiq Rasul dan Muhammad Hafiza Hadirin Rofa. sekalian, sekali lagi beri tepukan gemuruh kepada para pemenang Muhammad Hafiza Rofa, Muhammad Syafiq Rasul dan Muhammad Syafiq Aiman Muhammad Fauzi. Beralih kepada kategori yang dinanti, kategori Premier CP150. Cuaca mulai gelap ketika para pelumba kategori Premier ini keluar menuju ke grid perlumbaan. Pelumba pasukan Idemitsu Honda UZ Racing, Azrul Hakim Anwar yang bermula di petak pertama bermula baik bersama pelumba pasukan Hi-Ref SCK Honda Racing, Muhammad Helmi Azman. Namun, keadaan menjadi genting apabila hujan mulai turun dan menyebabkan beberapa pelumba di kelompok hadapan terjatuh. Oh! 4 pelumba, 5 pelumba di hadapan terjatuh di selekor yang pertama. Helmi Azman berjaya mengekalkan konsistensi tunggangannya dan terus menamatkan perlumbaan tanpa dicabar pelumba lain. Tempat kedua berjaya diraih pelumba pasukan AHM Motorsport Muhammad Khairul Ikhwan Aziz, manakala Azroy Hakim Anwar yang terjatuh berjaya bangkit semula dan meraih tempat ketiga. Ini merupakan kemenangan pertama buat pasukan Hi-Ref SCK Honda Racing sejak kategori ini diperkenalkan pada tahun 2017. Berikan tepukan gemuruh Ini podium bagi CP 150. Muhammad Helmi Azman, Muhammad Khairul Ikhwan Aziz dan Azroy Hakim Anwar. Baiklah, sampai di sini saja episod Aspirasi Cup Prix kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Tentang Penting pasal sistem minyak ataupun suara. Jangan suara pula. Sorry. Dapat korang kena tag 3 kawan